Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak murid Ustaz tahun 5 SRA Bukit Kuching? Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah rahmat dan perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting sekali kita beroleh redha-Nya dan diberkati atas segala apa yang telah kita lakukan. Jadi alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam siri pembelajaran secara online bagi mata pelajaran tajwid tahun 5. Dan sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran tajwid tahun 5, Ustaz nak ajak untuk kita sama-sama melihat buku teks tajwid tahun 5, dan kita akan lihat apa yang ada di dalamnya, apa yang akan kita pelajari sepanjang tahun. Cuba kita lihat pada bahagian isi kandungan, pada bahagian isi kandungan yang berkedudukan sebelah daripada muka surat yang pertama. Ini muka surat pertama, ini isi kandungan dia lah. Okey, cuba tengok pada bahagian isi kandungan. Baik, isi kandungan dia ada apa? Dekat dalam isi kandungan ini, dia beritahu kepada kita ada 6 mata pelajaran, 6 tajuk besar. Ada 6. Okey, ada 6 tajuk besar yang kita akan pelajari daripada awal tahun sampailah akhir tahun 2021. Pelajaran yang pertama, tajuk besar mad dan bahagiannya. Yang ini kejap lagi kita akan belajarlah. Pelajaran yang kedua, mad asli. Mad asli, pelajaran yang kedua ini dia terbahagi pula kepada 2 tajuk kecil. Yang ini kita akan terangkan dengan lebih lanjut akan datanglah. Pelajaran yang ketiga iaitulah mad far'i. Yang ini dia terbahagi kepada 15 tajuk kecil. Okey, 15 tajuk kecil panjang. Pelajaran yang keempat, tajuk besarnya tingkatan mad. Okey. Pelajaran yang kelima, waqaf. Dan pelajaran yang keenam, kita akan belajar tajuk yang terakhir sekali, iaitu tajuk ibtida'. Yang ini Ustaz akan jelaskanlah untuk akan datang. Jadi kita dah faham secara umum, okey, apa yang kita akan pelajari sepanjang tahun bagi tajwid tahun 5 ini. Okey, cuba kita lihat pada muka surat yang pertama. Okey, kita dah masuk pada pelajaran yang pertama, mad dan bahagiannya, pada muka surat yang pertama. InsyaAllah kali ini Ustaz akan ajarkan serba sedikitlah apa yang kita nak faham tentang mad dan bahagiannya. Apa dia mad dan apa dia bahagiannya. Okey, sebelum tu kita tengok pada muka surat yang pertama terlebih dahulu. Yang ada seorang murid, dia bertanya kepada ustazahnya. Murid tu tanya apa? Dia tanya, apakah arti mad ustazah? Okey, apakah arti mad? Maknanya dia nak tahu mad tu apa. Lalu ustazah tu terangkan, pengertian mad terbahagi kepada 2. Yang pertama, erti mad pada bahasa. Yang kedua, erti mad pada istilah. Okey, ada 2 ni, jangan tertukar, jangan terkeliru. Yang pertama, erti mad pada bahasa. Yang kedua, erti mad pada istilah. Kebiasaannya erti mad, kebiasaannya erti dari sudut bahasa ni biasanya pendek. Pengertian dari sudut istilah ni biasanya panjang. Okey, dan dari sudut bahasa ni kadang-kadang kita tak faham lagi. Kita dengar macam secara umum. Secara umum kita tak faham apa maksudnya tu. Tapi bila masuk dari sudut istilah, baru dia akan terangkan secara jelas. Baik. Erti mad pada bahasa ialah memanjangkan suara. Nampak pendek kan? Memanjangkan suara. 2 perkataan je, memanjangkan suara. Dan kita masih belum jelas apa maksud memanjangkan suara ni. Macam mana nak panjangkan suara ni? Apa yang berapa panjang kita nak panjangkan suara ni? Jadi kita tak jelas. Jadi kita lihat kepada pengertian dari sudut istilah. Apa pengertian dari sudut istilah? Ialah memanjangkan bacaan atau suara pada huruf-huruf mad. Maknanya contoh bila kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, sebab tajwid ini memang dia berkaitan dengan Al-Quran lah. Kita wajib membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Sebab tu kita kena belajar ilmu tajwid. Bila kita baca Al-Quran,
kita baca, terjumpa huruf mat. Okey, apa di huruf mat? Huruf mat nanti kita akan jelaskanlah apa maksud huruf mat ni, sebab dia ada kat belakang, tajuk belakang. Baca Quran, tiba-tiba terjumpa huruf mat, dan waktu itu kita dah belajar dah ilmu tajuk ni. Waktu tu kita faham macam mana kita nak panjangkan suara, berapa lama kita nak panjangkan suara. Okey, kita boleh kesan ini mat apa, sebab mat dia ada banyak. Ini mat apa? Okey, kita panjangkan suara. Berapa harakat, berapa lama panjangnya tu. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan mat dari sudut istilah, ialah memanjangkan bacaan atau suara pada huruf-huruf mat. Okey, kita lihat pada muka surat yang kedua. Tengok pada muka surat yang kedua. Baik, pada muka surat yang kedua ini dijelaskan berkenaan dengan huruf-huruf mat. Tadi pada istilah tadi, pada pengertian itu, pengertian mat pada istilah tadi dia ada sebutkan pada huruf-huruf mat. Jadi kita tak tahu apa di huruf mat. Jadi dalam muka surat yang kedua ni diterangkan dan dijelaskan secara terperinci huruf-huruf mat yang perlu kita kenal. Kalau kita tak kenal huruf mat ni, kalau kita baca Al-Quran, kita tak kenal itu huruf mat, macam mana kita nak baca dia dengan betul? Ya, sebab huruf mat ni dia kena dipanjangkan suara, kena panjangkan bacaan dia. Okey. Tengok muka surat yang kedua. Huruf-huruf mat dia ada 3. Huruf mat ada 3, secara umumnya ada 3. Yang pertama ialah alif, yang kedua ialah waw, yang ketiga ialah ya. Kalau kita buka lembaran Al-Quran itu, daripada awal sampai akhir, kita nampak banyak sangat huruf alif, huruf waw, huruf ya. Ada banyak. Huruf-huruf yang lain pun ada banyak, tapi kita akan nampak alif, waw, ya ni pun banyak. Huruf alif banyak, huruf waw banyak, ya pun banyak. Tetapi macam mana kita nak bezakan huruf itu adalah huruf mat ataupun bukan? Sebab ada huruf waw dalam Al-Quran itu yang bukan huruf mat. Bukan semua huruf waw huruf mat, bukan. Jadi di sinilah akan dijelaskan dan diterangkan syarat untuk dikatakan sebagai huruf mat. Okey, syarat menjadi huruf mat asli ialah, kita tengok huruf alif. Apa syarat dia? Cuba tengok yang kotak sebelah tu. Okey, kotak yang ni. Di sini dia ada bagi hurufnya kan, alif. Cuba tengok kotak yang sini. Kotak sini. Sini diterangkan syaratnya. Apa syarat dia? Iaitu huruf alif yang mati. Bila kata mati ni, dia mesti tidak berbaris, sukun. Dia kalau tidak ada baris, maksudnya matilah. Huruf alif yang mati sebelumnya berbaris atas. Okey, boleh faham ya? Huruf alif yang mati sebelum huruf alif itu mesti huruf berbaris atas, ataupun kita sebut dia sebagai baris fathah. Okay, baris ada 3. Baris atas, baris bawah, baris depan. Okay, baris atas, baris depan, baris bawah pun sama, tak kisahlah, asalkan dia 3 jenis, atas, bawah, depan. Huruf alif yang mati sebelum dia itu mestilah huruf yang berbaris atas. Mesti dia berbaris atas. Cuba tengok contoh yang dibagi itu dalam ruangan yang dibagi itu. Contohnya waqala. Waqala. Pendek je misal dia bagi tu, ya. Kita tengok apa, ada tak huruf mat dekat situ, ya. Okey, dia kata tadi huruf alif kan. Jadi dalam perkataan, dalam kalimah waqala ini, kita dapat lihat adanya huruf mat. Okey. Waw yang depan tu huruf mat ke bukan? Waw tu huruf mat ke bukan? Nanti kita akan tengok bukan ke. Tapi Ustaz beritahulah bukan, sebab waw itu bukan waw yang mati. Dia syaratnya mesti mati. Waqala. Jadi huruf mat yang mana? Huruf mat dia adalah alif. Okey, kita tengok dekat misal waqala itu, alif tu ada baris ke tak ada baris? Ada baris ke tak ada? Okey, tak ada. Tidak ada baris bermakna alif itu adalah huruf yang mati. Sakinah. Matilah, tidak ada baris. Dan syaratnya tadi apa? Sebelumnya berbaris atas. Huruf alif sebelumnya huruf apa? Huruf qaf. Qaf berbaris atas ataupun baris fathah. Jadi dalam kalimah ini, dalam perkataan ini,
ada huruf mad, iaitulah huruf alif, sebelumnya huruf berbaris atas. Jadi dipanjangkan bacaannya selama 2 harakat. Sepanjang 2 harakat. 2 harakat ni nak kira macam mana? Kalau nanti kita akan belajar mad asli, cara nak kira harakat ni ialah dengan jari. Contohnya kalau kita kata 2 harakat, waqala, 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 1 2, waqa 1 2 la. Jadi panjangnya 2 harakat sahaja. Baik. Tengok pula huruf yang kedua, iaitulah huruf waw. Huruf waw syarat dia apa? Huruf waw yang mati. Sama juga. Tadi alif yang mati, ni waw yang mati sebelumnya berbaris depan. Okey, baris depan ni apa? Dia macam waw kecil tu. Dia macam waw kecil. Baris depan. Baris atas, baris depan, baris bawah. Okey. Ni waw yang mati. Mati maknanya tidak ada apa-apa baris di atas ataupun di bawahnya. Sebelumnya huruf berbaris depan. Sebelum tu mesti duduk sebelumnya lah. Okey. Misal yang diberi. Okey, tengok pada misal yang diberi ni pada bahagian yang kedua ni. Sayaqulu. Okey, cuba sebut. Sayaqulu. Dekat situ ada huruf ya. Apakah huruf ya itu huruf mad? Bukan, sebab dia berbaris, dia bukan ya mati. Okey, sayaqulu. Kat situ huruf madnya apa? Huruf waw. Nampak wawnya? Sayaqulu tu nampak huruf waw. Waw itu tidak ada baris. Okey, waw tidak berbaris. Sebelum waw itu adalah huruf qaf. Okey, sebelum waw huruf qaf, dan huruf qaf itu adalah berbaris depan. Okey, jadi dia jadi hukum mad lah, dibaca 2 harakat. Sayaqulu. Okey, tadi alif wa qala. Yang waw sayaqulu. Baik. Dan huruf yang ketiga, yang terakhir untuk kali ini, iaitulah huruf ya. Syarat dia huruf ya yang mati sebelumnya berbaris bawah. Okey, huruf ya mati tidak ada apa-apa baris, atas tak ada, bawah tak ada. Sebelumnya adalah huruf yang berbaris bawah. Kalau jumpa dalam Al-Quran yang bentuk seperti ini, iaitu ya mati sebelumnya berbaris bawah, maka dibaca dengan kadar 2 harakat panjangnya. Okey, contoh qila. Okey, sekali lagi sebut qila. Tengok dekat bawah sini. Okey, tengok dekat misal bawah ni. Qila. Okey. Qi 2 harakat. La. Qila. 2 harakat sebab ya itu dia tidak berbaris, maknanya ya mati. Sebelumnya huruf apa? Huruf qaf. Huruf sebelumnya itu berbaris bawah. Jadi dia disebut sebagai hukum mad dan dibaca panjang sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian dari sudut istilah tadi. Jadi sekadar itu saja untuk penerangan bagi tajuk yang pertama, mad dan bahagiannya dari sudut pengertian mad dari bahasa, pengertian mad dari istilah, dan kita juga dah lihat huruf-huruf mad yang 3 dan apakah syarat-syarat huruf-huruf ini dikatakan sebagai huruf mad. Kita pun dah jelaskan dan termasuklah misal bagi setiap huruf. Jadi insya-Allah selepas ini Ustaz akan terangkan lagi tajuk-tajuk yang seterusnya, dan sekadar itu sahaja untuk penerangan pada kali ini. Mudah-mudahan kita beroleh kefahaman, dikurniakan cahaya kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita nak memahami mata pelajaran ini. Dan jangan lupa untuk tulis di dalam buku tulis, ya, sebab ilmu ini ulama kata kalau kita baca kita faham, kalau kita hafal kita ingat, kalau kita tulis kita ikat. Ikat apa? Ikat ilmu tu. Maknanya supaya ilmu tu tak hilang, supaya ilmu tu tak lari hilang, ya, supaya ilmu tu tidak hilang daripada kita. Jadi kita tulis, kita ikat ilmu tu dengan cara kita tulis. Baik. Jadi kita baca, kita faham,
kita hafal, kita ingat, kena hafal, kita tulis, kita ikat ilmu itu. Mudah-mudahan dia tersemat kemas di dalam dada kita dan kita ingat insya-Allah untuk kita gunakan dalam kehidupan kita dalam membaca Al-Quran khususnya. Sebab ilmu tajwid ini adalah ilmu untuk kita membaca Al-Quran dengan tepat, dengan betul, supaya kita dapat pahala lah. Jadi sekadar itu saja untuk penerangan Ustaz. Kita akan berjumpa lagi dalam siri pembelajaran secara online selepas daripada ini. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi